Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya dalam kelas cikgu duluan pagi-pagi ini yang dalam tajuk sains bab yang ke-6 iaitu bab baru bagi kamu jadual berkala Di mana jadual berkala ni adalah satu bab yang besar nanti di dalam kimia tingkatan 4 lah Jadi subtopik 6.1 berkaitan dengan pengelasan unsur. Kita nak belajar pada hari ini dua perkara saja, iaitu yang pertama kita nak merumus bahawa semua jirim terdiri daripada atom. Jadi kita tengoklah dalam slide seterusnya. Kemudian kamu boleh membezakan antara atom dengan molekul. Dan satu lagi kamu boleh bezakan unsur dengan sebatian. Jadi tanpa buang masa, kita teruskan kelas hari ini. Okey, sebelum ni kamu telah belajar dengan cikgu dalam bab yang kelima berkaitan dengan jirim. Okey, kamu tengok dekat sini lah Anda sudah belajar dalam bab 5 bahawa semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Itu adalah jirim. So kamu tengok dekat sini gambar raja ni belon panas. Bila kita di dalam belon panas ni sebenarnya kita ada belon udara belon udara panas di dalamnya Kita tak nampak udara tapi ni gambaran. Ini kalau gelang emas susunan atom dia padat. Kamu dah belajar sebelum ni. Ini adalah pepejal, yang ini adalah gas. Yang ini adalah pepejal. Susunan untuk pepejal. Yang ini adalah gas. Cecair bagaimana? Cecair dia lebih rapat antara satu sama lain berbanding dengan gas. Okay, seterusnya kita tengok ni sedikit info kat sini. Okay, atom tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Atom tak boleh dilihat dengan mata kasar. Tak boleh lihat sebenarnya. Okey, kerana saiznya terlalu kecil seperti virus COVID-19 ni kan. Kita tak boleh nampak sebenarnya. Jadi atom hanya boleh dilihat menggunakan mikroskop elektron dengan pembesaran sehingga berjuta-juta kali ganda. Contoh, ni dia bagi ni sebiji buah oren adalah satu atom. Ni oren adalah satu atom. Ia dibesarkan sebesar saiz bumi dengan menggunakan mikroskop elektron. Dibesarkan. Jadi kita nampaklah apple ni bila dibesarkan menjadi sebesar bumi ni. Kamu tengok. Itulah maksudnya gambaran bagaimana kita nak melihat saiz bagi satu atom di bawah mikroskop elektron. Yang ini ada sedikit info kat sini. Logam dan sesetengah bukan logam seperti karbon dan helium wujud sebagai atom. Ini untuk tambahan lah logam dan sesetengah bukan logam. Ini kena faham lah. Nanti kita akan jumpa dalam bab tingkatan 4 lah dalam tajuk kimia lebih khususnya nanti. Tapi lepas ni kita akan tengok apa dia yang dikatakan dengan atom Okey, itu dia. Okey, atom dan molekul. Okay, kita tengok dekat sini. Okay, atom terdiri daripada 3 zarah saatom iaitu proton, neutron dan elektron. Dia macam ni Okey, cikgu ada gambaran dia seperti ini. Okey, gambaran ini adalah atom. Dalam atom ada proton. Dalam atom ada neutron. Dalam proton ada elektron. Itu dipanggil saatom lah. Jadi gambaran yang lebih tepat seperti yang kamu lihat ni. Ini adalah struktur atom. Ini adalah struktur atom. Okey, di mana terdapat elektron. Elektron zarah yang bercas negatif. Zarah yang bercas negatif. Proton adalah zarah yang bercas positif. Manakala neutron ni neutral. Dia neutral ni maksudnya tidak bercas lah. Dia tidak bercas. Dia tak ada positif, dia tak ada negatif kat sini. Dia neutral. Dan
gabungan antara proton dan neutron. Gabungan antara proton dengan neutron ini itu adalah nukleus. Itu adalah nukleus, iaitu dia terbentuk di tengah-tengah atau di teras-teras atom. Terbentuk di teras atom. Itu dipanggil nukleus. Itu dipanggil nukleus. Okey, jadi kita nampak dekat sini sedikit betul untuk mengingat sat atom dalam atom lebih mudah diingat dengan singkatan PEN. Apa dia PEN? P untuk proton, E untuk elektron dan N untuk neutron. Okey. Nukleus mempunyai cas keseluruhan positif. Nukleus tadi apa? Nukleus tadi adalah, kita lukis di sini. Kita tukar warna. Okey, nukleus adalah proton, gabungan proton dengan neutron yang terbentuk di tengah-tengah ataupun di teras sebuah atom. Okey, keseluruhannya positif kerana terdapat proton yang bercas positif. Maksudnya cas positifnya lebih banyak daripada cas elektron lah yang kita nampak tadi yang kat sini. Kita patah balik dekat slide berikutnya ni elektron. Okey, elektron ni negatif. Jadi sesuatu nukleus itu dikatakan keseluruhannya positif apabila bilangan proton lebih banyak daripada elektron. Jadi kemudian bilangan elektron di dalam suatu atom, bila bilangan elektron di dalam suatu atom pula adalah sama dengan bilangan protonnya, so atom ini dipanggil sebagai atom yang neutral. Sekiranya atom itu mempunyai bilangan elektron sama dengan bilangan proton, maka kita katakan atom ini neutral. Okey, tadi kita kata nukleus itu adalah keseluruhannya positif apabila terdapat proton yang bercas positif, lebih banyaklah bilangannya di dalam suatu atom itu jika dibandingkan dengan elektron. Ni kena faham sikitlah dalam bentuk gambar raja. Yang cikgu lukis ni mungkin lebih mudah kamu faham atau kamu ada kaedah sendiri untuk mengingatnya. Yang paling penting, macam mana atom itu dikatakan neutral. Bila dikatakan neutral, maksudnya bilangan elektron dan bilangan protonnya sama banyak. Apakah itu nukleus? Nukleus adalah suatu gabungan proton dan neutron yang berada di teras bagi suatu atom. Okey, zarah neutral yang terbina daripada dua atau lebih atom pula disebut sebagai molekul. Kita beri contoh, atom oksigen satu yang neutral. Neutral maksudnya bilangan proton dan elektron dia sama. Okey, apa yang berlaku bila kita gabungkan dua atom oksigen, dua atom oksigen kita gabungkan seperti gambar raja di sebelah kanan kamu, dia membentuk satu molekul. Ianya membentuk satu molekul dan molekul ni dia bukannya terjadi daripada dua atom yang digabungkan, sebenarnya dua atau lebih. Ni ada ayat ni, dua atau lebih. Dua atau lebih gabungan atom dipanggil sebagai molekul. Okey, apakah itu unsur? Apakah itu unsur? Okey, unsur adalah bahan yang paling ringkas. Okey, dan tidak boleh diuraikan secara kimia kepada dua atau lebih bahan yang lebih ringkas lagi. Okey, unsur ni tak boleh dihurai. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Okey, dan hanya satu jenis zarah dalam setiap jenis unsur. Hanya satu jenis zarah dalam setiap jenis unsur. Nanti kita tengok contoh di akhir nanti.
Okey, contoh unsur dalam kehidupan. Okey, kita ada besi, oksigen, hidrogen, aluminium, karbon, kuprum. Ini yang kita gunakan sekarang yang ada di sekeliling kita, dan yang paling besar yang kita paling perlukan adalah oksigen. Itulah yang paling banyak dalam dunia ini. Ni yang cikgu cakap tadi. Unsur ni dia terdiri daripada satu jenis sahaja. Dan kalau kamu tengok contoh ni dekat sini, contoh baldi. Baldi ni dia dibuat daripada zinc. Inilah susunan. Inilah susunan bagi unsur. Di dalamnya hanya ada uh, zarah yang sama saja. Itu zarah zinc. Nampak ni. Kemudian hidrogen. Sama juga. Hanya terdiri daripada hidrogen saja. Di dalamnya gabungan-gabungan hidrogen membentuk molekul. Kemudian paku. Paku, karbon yang kita gunakan dalam pensel, dan tabung oksigen. Ini yang paling penting lah, oksigen ni. So, yang tadi kamu dah nampak. Okay, bila dua unsur oksigen ni kita gabungkan, dia akan membentuk molekul. Okey, seterusnya kita lihat sebatian. Apa dia sebatian? Sebatian adalah dua atau lebih unsur yang bergabung secara kimia dan terhasil melalui tindak balas kimia. Sebatian boleh dihasilkan di dalam makmal atau terhasil secara semula. Jadi, contoh sebatian, aluminium oksida, zinc sulfida, besi klorida, gula, air dan garam. Rupanya gula ni merupakan sebatian kan. Garam pun sama. Air ni hasil daripada H2O, hidrogen dan juga unsur oksigen digabungkan menjadi air. Okey, sedikit tambahan info yang perlu juga kamu tahu. Unsur dalam sebatian tidak boleh dipisahkan secara fizikal, tetapi hanya boleh dipisahkan secara kimia. Dipisahkan secara kimia iaitu menggunakan tenaga elektrik, iaitu elektrolisis. Kita kena asingkan secara kimia. Tak boleh secara fizikal. Ni contoh sebatian dalam kehidupan. Ni apa ni? Natrium klorida ataupun garam. Cengkerang ni. Yang keras ni, bahagian yang keras ni. Unsur dalam sebatian ni terdiri daripada kalsium, karbon dan oksigen, maka membentuk cengkerang. Gula. Gula ni terhasil daripada karbon, hidrogen dan juga oksigen, maka membentuklah unsur gula. Maka membentuklah sebatian yang kita panggil gula. Ni kita nampak. Gabungan-gabungan unsur membentuk sebatian yang kemudian terdapat nama lain. Nama lain contoh natrium klorida ni kita gabung jadi garam lah. Kalsium, karbon, oksigen dia jadi cengkerang. Contoh lain yang dekat dengan kita, H2O. 2H campur oksigen dapat air. Okey. Jadi sedikit latihan hari ini. Praktis formatif 6.1. Soalannya, nyatakan zarah-zarah seatom. Mengapakah atom bersifat neutral? Apakah maksud unsur dan sebatian? Terangkan perbezaan atom dengan molekul secara ringkas. Nombor 4 ni sedikit kamu kena berfikirlah. Tapi soalan 1, 2, 3 cikgu dah sebut dalam kelas tadi, dalam pengajaran. Okey. Itu sahaja untuk kelas cikgu pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.